السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-20. Kemudian kita akan melanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21. Yang mana ayat yang ke-20 dan ayat 21 yang kita akan bacakan adalah Allah menerangkan tentang balasan yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang fasik, yang tidak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka yang tidak beriman kepada Rasul, mereka yang menolak kedatangan hari kiamat, dan mereka yang tidak percaya kepada hari pertemuan mereka dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan ayat yang ke-20, muka surat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dan sebaliknya orang yang fasik. Ayat ini kenapa dia ada dan sebaliknya? Kerana ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-19, Allah telah menyebutkan balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh. Manakala ayat ini Allah menerangkan pula apa balasan yang Allah nak berikan kepada orang-orang yang fasik, maka Allah mengatakan fama'wahumun nar, maka ma'wa untuk mereka, maknanya tempat kediaman mereka, tempat yang mereka akan kembali mereka duduk, ialah an-nar, iaitu neraka. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayyakhruju minha, hendak keluar daripada api neraka. Maknanya orang yang masuk neraka, mereka berusaha sedaya upaya macam mana nak keluar daripada neraka. Setiap kali mereka cari jalan nak keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan masuk ke dalam neraka. Maknanya mereka tidak dibenarkan sama sekali keluar daripada neraka. Kemudian waqila lahum dzuqu 'adzaban nar, serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dulu semasa di dunia sentiasa tidak percaya akan wujudnya api neraka.
Ayat yang ke-20 ni, tuan-tuan dan puan-puan kena melihat kembali pada ayat yang ke-14. Kalau tuan-tuan masih ingat, semasa kita baca ayat yang ke-14, maknanya ayat yang sebelum sampai sujud sajadah tu, ayat sujud sajadah, ingat dia nombor 15. Waktu kita baca ayat nombor 14, kita telah pun menemui ayat itu Allah pernah kata zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kembali pada ayat nombor 14 sebelum ini, Allah juga telah menyebutkan perkataan fadhuqu. Allah kata zuqu, rasakan. Dan ayat yang ke-20 ini kita jumpa perkataan zuqu, adalah perkataan yang ketiga diulang oleh Allah di dalam suratus Sajadah. Sebab itu tidak ada jalan lain dari mengelak daripada merasa azab api neraka, melainkan kita perlu sujud kepada Allah. Itulah yang ada sujud sajadah. Kita tidak perlu sombong untuk mentaati Allah. Jadi ayat ini moga-moga memberikan kita jawapan mengapa kita perlu sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Kerana tidak ada siapa-siapa yang boleh melarikan diri daripada azab neraka, melainkan Allah Azza wa Jalla yang boleh menjauhkan dia daripada api neraka. Apa makna fasiq telah kita kupas pada hari semalam. Fasik itu apa? Iaitu sesiapa yang tidak mentaati Allah Azza wa Jalla, dia panggil fasik. Okay, telah kita kupas pada hari semalam pembahagian fasik. Ayat ini kenapa dikatakan zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata-kata itu dilontarkan kepada ahli-ahli neraka sebagai cercaan dan juga sebagai penghinaan. Ini dia panggil azab berbentuk kejiwaan. Dahlah api itu panas, mereka ditorture pula dengan kata-kata yang mereka dengar sangat sakit hati. Tapi itulah penghinaan, cercaan yang Allah beri kepada orang yang masuk ke dalam api neraka. So apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-20 ini? Walaupun dalam nota tu saya tidak meletakkan pengajaran dia, kita dapat belajar di sini, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, mungkin tuan-tuan boleh catat, orang fasik ini juga mereka ada tempat untuk diletakkan. Mereka juga ada tempat yang Allah sediakan untuk mereka akan tinggal di dalamnya buat selama-lamanya. Apa tempat itu? Jawapannya adalah an-nar, iaitu api neraka. Kita baca ayat yang sebelumnya, ayat nombor 19, Allah pun kata, orang yang beriman, dia buat amal soleh, dia pun Allah sediakan ma'wa, satu tempat untuk dia akan duduk nanti, dia akan tinggal, iaitu syurga. Tapi siapa-siapa yang memilih untuk jadi fasik, seperti orang yang kafir, mereka nanti Allah letakkan satu tempat untuk mereka tinggal di dalamnya, iaitu api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa Allah tidak memberikan mereka keluar daripada api neraka? Kerana Allah nak menunjukkan itulah tempat tinggal yang abadi yang mereka akan duduk di dalamnya. Kerana mereka akan tinggal di dalamnya buat selama-lamanya, maka mereka tidak dibenarkan untuk keluar. Itu pelajaran nombor 2. Pelajaran nombor 3 di sini kita dapat belajar tentang wujudnya neraka
dan betapa beratnya azab di dalam api neraka. Kalau tak berat, kenapa mereka cuba cari jalan untuk keluar? Kenapa? Kerana mereka tidak sanggup untuk menanggung azab di dalam api neraka. Kalau tuan-tuan kumpul ayat-ayat dalam Quran yang sebut tentang api neraka ni, macam mana mereka nak keluar ni, dia ada banyak cara mereka nak keluar. Ada ayat Quran tu kata mereka pernah deal dengan malaikat, dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak layan. Mereka pernah minta kepada Allah ringankan azab. Allah kata jangan cakap apa-apa. Dan sampai satu ketika mereka ini dah tak boleh nak buat apa-apa dah, merayu dah tak boleh, nak minta ringan azab pun tak boleh. Akhirnya mereka menangis. Dalam hadis mereka menangis. Apabila mereka menangis ni, Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau kapal yang besar diletakkan di dalam air mata orang kafir yang menangis dalam neraka ni, kapal tu boleh berlayar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila air mata tu dah habis, maka yang keluar adalah darah penghuni neraka. Kalau tuan baca dalam surah Al-Humazah, surah Humazah, wailul likulli humazatil lumazah tu, neraka ni Allah Taala letak ada satu palang besi yang panjang untuk tutup pintu neraka tu. Kita baca ayat yang Allah sebut alaihim, ayat yang Allah kata allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatu fi 'amadin mumaddadah. Dia ada satu tiang-tiang yang Allah palangkan kepada pintu syurga supaya mereka tidak boleh keluar daripada api neraka. Itu pengajaran nombor 3. Pengajaran yang nombor 4, tuan-tuan puan-puan rahimani rahimakumullah. Saya ulang sekali lagi, walaupun saya telah kupas pada ayat yang ke-14 tempoh hari. Azab neraka ini dia terbahagi kepada 2 bentuk. Ada azab yang berbentuk kena pada tubuh badan, tetapi ada juga azab yang berbentuk tekanan perasaan. Jiwa mereka rasa sangat terseksa. Kenapa? Mereka seringkali dikatakan rasakanlah azab. Maknanya azab pada jasmani termasuklah azab pada perasaan, hati, jiwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir sekali, pengajaran kalau kita ambil ayat yang sama, kita dapati ayat ini membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu dia sangat adil. Allah tidak masukkan siapa-siapa ke dalam neraka, melainkan mesti ada sebab. Sebab dia apa tuan-tuan? Kerana mereka sendiri tidak percaya kepada adanya api neraka yang telah menyebabkan mereka tidak peduli untuk mereka tunduk, untuk mereka beriman kepada Allah semasa di dunia. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 ni, Allah Ta'ala setelah dia memberikan ancaman, setelah dia menakut-nakutkan tentang orang-orang yang fasik, apa yang berlaku nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala mengajak supaya siapa-siapa yang dia baca ayat ni, dia dengar ayat ini, maka Allah bagi dia peluang untuk dia berubah. Macam mana Allah buat? Kita baca ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Allah kata wala nuziqannahum, dan demi sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka tu merujuk kepada orang-orang yang fasik. Allah kata Allah bersumpah dan Allah memberikan satu pengukuhan, Allah akan merasakan kepada mereka mina maknanya sedikit, sebahagian azab al-adna, iaitu azab yang dekat. Azab yang dekat al-adna adalah merujuk kepada azab yang ada di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum mereka dapat azab yang lebih besar daripada dunia. Kenapa Allah nak bagi orang-orang yang fasik, yang kafir, yang buat syirik kepada Allah ni, masa dekat dunia pun mereka dah rasa sedikit azab dekat dunia tu, supaya Allah Ta'ala kata apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah. Kembali itu maksud dia apa? Supaya mereka bertaubat. Okey, ayat ni macam mana kita nak faham dia? Okey, ayat ini kalau kita baca ulasan ulama tafsir, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, azab al-adna bermaksud adalah azab yang ada semasa di dunia. Orang-orang kafir ni, mereka pernah Allah datangkan azab dekat dunia. Mereka pernah kalah dalam peperangan, mereka pernah tercedera, mereka pernah mengalami musim kemarau. Jadi apabila orang-orang fasik ni, mereka melihat kawan-kawan dia merasa telah dibunuh, telah kalah dalam perang, maka moga-moga azab yang kecil dekat dunia tu akan buka mata mereka, akan bagi kesedaran kepada mereka, supaya mereka ambil peluang dengan azab yang ada dekat dunia tu, mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan la'allahum yarji'un, ia merujuk kepada bertaubat kepada Allah. Kenapa Allah nak bagi peluang juga mereka ni kembali kepada Allah melalui azab-azab dunia tadi? Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan rahmat Allah. Allah tidak terus nak bagikan azab di hari akhirat. Allah beri manusia merasa azab yang rendah semasa di dunia yang sikit itu, supaya mereka fikir tentang Allah, mereka kembalikan diri mereka kepada Islam. Jadi ringkasan dia macam ni lah. Ada dua jenis azab. Azab di dunia dan juga azab di hari akhirat. Azab dunia tu macam sakit, mereka mengalami kepayahan, mereka melihat rakan-rakan mereka dibunuh dalam peperangan dan sebagainya. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 ni? Yang pertama, kita dapat belajar di sini bahawasanya setiap apa sahaja yang Allah buat, ia pasti mempunyai hikmahnya. Sebab itu Allah kata, ada perkataan la'allahum, mudah-mudahan mereka kembali. Allah tidak menjadikan sesuatu apa pun melainkan ada sebab dia, mesti ada hikmahnya. Seperti mana Allah mengenakan azab yang ada dekat dunia ni,
Seperti mana yang saya sebutkan contoh tadi itu, supaya mereka kembali kepada Allah. Okey, nombor 2, penerangan kepada hikmah tu, azab yang menimpa orang kafir Quraisy, iaitu Allah menimpakan kepada mereka pelbagai musibah agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita boleh tambah sedikit dekat pengajaran tu. Kalau nak lebih jelas lagi, kita kata Allah membuka ruang pintu taubat kepada orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahawasanya pelajaran lain mungkin kita boleh tambah, azab di hari akhirat itu sudah pasti dia jauh lebih azab daripada azab yang Allah timpakan semasa di dunia. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-21. Kita baca saja ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ayat ini adalah ayat yang Allah mengatakan bagi siapa-siapa yang dia telah dengar, dia telah tahu bahawa dia telah tahu ancaman, amaran yang Allah dah beri pada ayat-ayat sebelum ni. Sebelum ni kan Allah berikan ayat tentang apa? Ayat yang Allah cerita tentang rasakan azab neraka. Ada orang dia cuba keluar daripada api neraka, kita baca sebentar tadi tu. Lepas tu Allah bagi macam-macam musibah dunia kepada mereka. Tapi kalau mereka tolak juga, tak nak kembali kepada Allah, tak nak beriman kepada Allah, Allah kata mereka inilah orang yang paling zalim sekali. Nah, ini diceritakan pada ayat yang ke-22. InsyaAllah untuk ayat 22 ni kita akan baca dia sekali lagi pada keesokan pagi, insya-Allah pada Jumaat pagi, untuk kita melihat dengan lebih jelas apakah yang Allah nak kenakan bagi manusia-manusia yang tidak mengambil peduli, walaupun berulang-ulang kali ayat-ayat yang memberi amaran itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nanti kita akan bincangkan sekali lagi pada besok pagi, insya-Allah. Moga-moga ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ini memberikan kita satu pengajaran bahawasanya kita ini kena memilih untuk menjadi orang-orang yang mukminah, menjadi orang-orang yang beriman. Cara orang beriman ini dibuktikan dengan dia buat amal-amal soleh, tunduk kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, sabar menghadapi segala ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada mendapat gelaran orang yang benar-benar fasik, dan Allah masukkan kita, dijauhkan oleh Allah daripada neraka, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.